Assalamualaikum. Morning. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar all the Malaysian people? Hari ni saya tak nak orang kata tak nak buang masa, sementara nak ambil mood sebelum nak anjakkan strategi untuk projek 2023 2023. Okay, road to 2023. Fakta Big Y wanita wajib kaya. Big Y. Hai Wan Faiz. Okay, ketahui Big Y wanita wajib kaya. Wanita wajib kaya ni istilahnya seperti orang pandang keduniaan sangat. Orang akan cakap, wah, tak apalah, aku tak nak kaya, aku nak biasa-biasa je. So you are what you wish. Okay, you adalah apa yang you fikirkan, you adalah apa yang you impikan. So I'm not wish to be a ordinary person. Saya tak nak jadi orang yang biasa-biasa. Jadi orang biasa-biasa tu adalah normal, lumrah, normal, biasa. Tapi cuba kita jadi segelintir insan luar biasa, supaya kita dapat, orang kata, perbesarkan lagi kita punya manfaat kepada orang ramai. So ramai orang takut kaya, betul ke? Saya nak tanya, ramai ke orang takut kaya ni? Terutamanya wanita. Tipulah. Erin Tan. Okay, you want to live with me together, Erin Tan? Invite Erin Tan go live together. Wanita wajib kaya ni kadang-kadang orang cakap poyo. Apa? Kalau tak nak kaya pun, ada ke wanita diwajibkan miskin? Okay, kalau morning Hafiz Shah, thank you. Okay, kalau you tak nak kaya, jom wanita kita miskin. Wanita wajib kaya ni sebenarnya jangan pandang kepada keduniaan sangat. Okay, macam ni, saya nak tanya, kalau you berdamping dengan orang yang berjaya, you dapat apa? Kalau you berdamping dengan orang kaya, you dapat apa? Kalau you berdamping dengan orang yang tak ada kejayaan, orang yang gagal, you dapat apa? Okay. Sebab tu kena ketahui fakta. Fakta wanita wajib kaya tu apa? Kenapa saya galakkan ramai wanita wajibkan diri mereka kaya? Kaya yang dimaksudkan tu bukanlah kaya nak menunjuk, kaya nak belagak, kaya nak riak, apa semua tu. Tapi kaya yang saya maksudkan, yang saya nak kempenkan satu dunia ni, kalau boleh lah, kalau ada ramai yang nak berani kan. Tak, saya tahu, saya faham tak semua orang berani. Tapi why not kita beranikan diri? Beranikan diri je. Cuba, do the best. Okay, Demilia Buti. So saya nak tengok kalau you all rasa macam ada komen atau tak setuju, cuba bagi tahu saya kenapa you all tak setuju saya nak kempenkan wanita wajib kaya tu satu dunia. Okay, satu dunia. Tak kira lah you all kat mana, dekat Malaysia ke, dekat Uzbekistan ke, dekat Thailand ke, okay, you dekat Cambodia ke, you dekat Singapore ke, Brunei ke, as long as you masih lagi hidup dan sihat tubuh badan, why? Ketahui fakta kenapa saya galakkan ramai wanita diwajibkan kaya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Faris Ninja. Okay, baca komen je. Okay, thank you Erin, Jelita Erin share. Saya setuju, wanita kena ada duit sendiri dan tak harapkan duit suami semata-mata. Betul.
Thank you Demilia Beauty Spa. Okey, sebab apa? Wanita ni sebenarnya apabila dia bernikah dengan suami dan pasangan maksudnya janji nak susah senang bersama. Tetapi sebenarnya kenapa saya galakkan wanita hari ini diwajibkan kaya? Sebab kadang-kadang ekonomi suami kita tak menentu. So why not kita sebagai salah seorang memanglah seorang isteri kan, salah seorang wanita yang menjadi isteri, membantu meringankan bebanan suami dan membantu memewahkan diri sendiri. Kan, why not? So apabila kita kaya, apa yang kita dapat sumbangkan kepada mereka-mereka di luar sana, kepada sahabat-sahabat kita? Orang kaya ni sebenarnya orang kaya ni dia suka low profile sebab dia suka memberi inspirasi dan juga semangat kepada orang-orang yang belum berjaya kaya. Okey, dan fakta wanita wajib kaya ni, kalau saya nak bagi tahu lebih mendalam, sebenarnya kan bila kita kaya, kita bebas tak? Kita bebas tak nak membantu sesiapa? Kita bebas tak nak buat charity? Okay, and then satu lagi, kita bebas tak nak bermewah-mewahan dengan hasil sendiri? Dan kita bebas tak untuk mencipta impian anak-anak kita? Dan kita bebas tak untuk nak invest diri kita dengan healthy lifestyle? Okay, kita bebas tak beli kita punya luxury lifestyle? Okay, so wanita wajib kaya ni sebenarnya yang pertama yang saya nampak okay, saya nak tengoklah komen-komen ni. Janganlah saya bagi idea je. So mungkin you all ada yang segelintir wanita yang tak orang kata yang tak setuju fakta wanita wajib kaya ni. Sebab saya sampai confident level saya untuk nak mencetuskan kempen wanita wajib kaya ni. Saya naikkan satu billboard di Bandar Melaka. Kalau you all naik datang ke Melaka, masuk di Tol Air Keruh, selepas traffic light MBMB, daripada Tol Air Keruh tu 10 minit berapa traffic light, saya rasa dalam 4 atau 5 straight je, you akan nampak satu billboard sebelum sampai ke persimpangan, selepas persimpangan traffic light yang ada waterfall tu. Okay, you akan nampak billboard wanita wajib kaya sebelah kanan. Okay, sebelah kanan di hadapan office saya. So billboard tu saya dah naikkan hampir 1 tahun daripada tahun lepas, dan ramai wanita yang nampak billboard tu, dia rasa macam down, dia rasa macam tak ada perasaan. Tapi hari-hari nak mewahkan diri sendiri, hari-hari nak, orang kata, hari-hari teringin nak itu nak ini. So kita nak mengharapkan segalanya daripada suami kita. Kita kata kita sayang suami, betul? Okey, Mak Tok Ayu, Mak Tok Ayu. Okey, kita kata kita sayang suami kita, tapi kita tak bantu pun untuk meringankan tugas suami kita. Kita tak bantu pun untuk tambah ekonomi keluarga kita. Kita tak membantu pun diri kita untuk nampak kaya. So kita kaya daripada hasil titik peluh suami kita. Sebenarnya itu bukan kaya kita. Wanita wajib kaya ni adalah wanita yang usahakan titik peluh mereka sendiri. Dan wanita wajib kaya tu sebenarnya realiti untuk wanita di luar sana. Saya sendiri, kenapa? Sebenarnya saya praktikkan diri saya dah hampir 9 tahun tau. Dah 9 tahun dah saya letakkan diri saya, aku wajib kaya. Okay, bila saya wajib kaya, saya dapat memberi rangsangan minda, saya dapat memberi inspirasi kepada anak-anak, saya dapat memberi semangat kepada sahabat-sahabat usahawan lain. Okay, dan wanita wajib kaya ni sebenarnya dia kaya dengan kejayaan. So apabila you kaya dengan kejayaan, you willing tak, you ikhlas tak nak membantu, sumbangkan ilmu, membimbing usahawan lain untuk terus berjaya? Okay, thank you Kak Ros Aita, wanita wajib kaya. So wanita wajib kaya ni, tolong, mungkin saya jarang nak buat live di TikTok ni sebab saya tak cukup masa, sebab saya orang kata kadang-kadang sibuk dengan program-program dekat luar secara offline.
di online ni hanya selingan kalau saya ada masa terluang. Macam pagi ni, sementara saya breakfast, saya rasa saya nak mencetuskan sekali lagi sebelum bermulanya kita di tahun baru 2023. Tak berapa bulan lagi. Boleh tak kita setkan minda kita, mindset kita, aku ni wanita yang diwajibkan kaya. Aku ni wanita yang aku wajibkan diri aku kaya. Boleh tak? Berani tak? Thank you Nur Hayat. Thank you. Okay, thank you kepada siapa yang likes and comment dan share. Wanita wajib kaya ni, kita tak payah jadi hipokrit lah. Kita tak payah jadi hipokrit. Sebenarnya memang kita nak kaya. Sebab cita-cita kita daripada bangun tidur, yang belum kahwin lah, ini daripada bangun tidur, malam tadi daripada sebelum tidur, yang belum kahwin aku cita-cita nak kahwin dengan orang kaya. Cita-cita aku nak kahwin dengan orang kaya, jadi orang kaya. Cita-cita aku nak jadi anak orang kaya. Kan? So mak ayah kita yang lahirkan kita, dia tak sekaya yang kita harapkan, dia tak sekaya yang kita impikan. So why not kita yang mencetuskan diri kita menjadi ibu bapa, parents, dan juga insan-insan yang mencetuskan kekayaan dalam buka cermin mata senang, dalam tradisi keluarga kita. Wanita wajib kaya ni sebenarnya pada saya inspirasi yang menyebabkan saya wajibkan diri saya terus kaya apabila saya sentiasa melihat ramai lagi insan-insan, sahabat-sahabat yang masih lagi mengharapkan bantuan, masih lagi mengharapkan pinjaman, masih lagi mengharapkan ihsan, masih lagi keluar masuk. Saya faham keluar masuk pajak gadai, rano, jual beli emas. Sebenarnya kalau you rasa wanita tu tak wajib kaya, untuk apa you sihatkan tubuh badan? Untuk apa you hidup tak beri manfaat pada orang ramai? Bila kita wajib kaya, bila kita dah diwajibkan diri kita kaya, kita bersedekah. Misal katalah ada gelandangan ke, ada peminta-peminta sedekah tepi jalan yang waktu kita tengah makan minta hulurkan bantuan, kita ada berkira tak nak keluarkan seberapa ikhlas duit yang kita ada? Kita ada berkira tak? So I nak you all semua rasa tahap apabila you kaya, you bebas kewangan untuk lakukan kebaikan, bukan you bebas perasaan untuk riak dan juga bangga. Apabila you kaya, you bebas tak nak membantu terutamanya ahli keluarga you yang memerlukan bantuan, yang layak memerlukan bantuan, maksudnya dari segi perubatan, dari segi majlis kekeluargaan. Sebenarnya bila kita tak kaya, yang pertama adalah kita gagal. Bila kita gagal, kita adalah orang yang miskin dengan kejayaan. Ada yang ada juga yang sebelum ni pernah jumpa saya secara personal, lelaki lah dia tanya, wanita je ke yang diwajibkan kaya? Ya, saya cakap yes, wanita memang diwajibkan kaya sebab maruah seorang wanita dinilai dari segi RM1. Berapa nilai diri you? Lepas tu somebody itu tanya saya sampai ada rasa kecil hati lah, sebab saya cakap one day saya akan buat program talk show
kehadiran hanya wanita sahaja. Saya cakap lelaki tak boleh masuk. Sebab apa? Ada rahsia yang saya akan kongsikan kepada segelintir wanita yang bakal hadir. Saya tak tahulah projek tu bila, mungkin tahun depan kot. Okay. So somebody tu macam sentap. Dia cakap wanita je wajib kaya, lelaki. I cakap lelaki you nak wajibkan diri you apa? Saya simple je saya cakap kan. Saya cakap wanita wajib kaya, lelaki wajib berjaya. Simple je. Bila wanita tu kaya, lelaki dia pula berjaya, dia automatik tak jadi satu pasangan yang ideal, satu pasangan yang memberi inspirasi kepada anak-anak ataupun keluarga ataupun sahabat, kawan-kawan ataupun musuh-musuh kan. You tengok diri kita sekarang ni, tahun 2022 ni, cost of living sangat tinggi. So ada tak sampai tahap nak beli sesuatu kena tunggu 1 hari? Ada tak sampai tahap nak belikan permintaan anak-anak kita terpaksa cakap bulan depan, tak cukup bajet? Ada kan? Sebenarnya kesian tau. Apabila kita tak berjaya, bukan nak memewahkan anak-anak kita, tidak. Apabila kita tak berjaya lakukan sesuatu permintaan daripada insan tersayang, kata sayang anak, okay, kita tak rasa bersalah. Okay. Mungkin you tak ada idea, you dah cuba buat yang terbaik, you dah cuba buat yang terbaik tapi tak kaya-kaya. Mungkin ada sebabnya. Dan Tuhan memilih semua orang berhak kaya. Dan dalam Islam juga, kaya itu dipandang mulia. Bukan tak kaya tu tak dipandang mulia, tetapi kaya itu dipandang mulia. Tidak kaya itu atau bersederhana itu juga mulia, tetapi lebih mulia jika kita kaya. Okay. So wanita wajib kaya ni pada saya lah. Saya dapat memberi sumbangan dari segi semangat, dari segi aura. Bila saya sentiasa berdamping dengan orang-orang yang berjaya lah, bukan kata orang kaya je. Ada yang orang tu berjaya tapi dia belum kaya pun saya berdamping juga. Saya suka berdamping dengan orang yang berjaya dan juga kaya untuk curi aura, curi semangat. Tengok cara orang kaya atau orang berjaya tu macam mana dia mulakan kehidupan waktu belum kaya. Okay. Kalau kita tak nak kaya, kita nak apa? Kan? Kalau kita tak nak kaya, kita nak apa? Invite Nura Afifah. Hai Nura. Oh ni Eva. Hai Rexley. Okay, wanita wajib kaya, you setuju tak? Kalau you tak setuju, you bagi idea wanita wajib apa? Okay. Untuk lelaki wajib berjaya, you setuju tak? Yang mana tengok live saya ni, yang mana setuju, terima kasih. Yang mana tak setuju, boleh tak bagi saya idea? Wanita wajib kaya, lelaki wajib berjaya. Okay. Setuju. Sangat-sangat yes. Okay, ini saya punya salah seorang usahawan jutawan. Kami berada di dalam satu syarikat yang sangat wow. Okay. Dan syarikat ini memang mencetuskan bukan untuk kaya dan berjaya sahaja, tetapi syarikat yang kami berada hampir 9 tahun sekarang ni, syarikat ini sebenarnya menjual apa? Bukan jual produk. Kita semua tak jual produk. Okay? Kita orang semua tak jual produk. Kami semua usahawan-usahawan tak jual produk. Kami bersama dalam satu bumbung
di dalam syarikat yang menjual luxury lifestyle. Itu kata-kata daripada owner sendiri. Okay? Itu kata-kata daripada owner Datuk Seri sendiri. Okay? Kami bukan penjual produk, tetapi kami penjual luxury lifestyle, kehidupan yang mewah. Okay? Sebab saya memang 9 tahun dimomokkan dengan 3 tagline sahaja. Healthy, beauty, luxury. Healthy, you kaya dengan kesihatan. Beauty, you kaya dengan aura positif. Bila you beauty maksudnya bila you cantik, aura you keluar tak? Okay? Ada orang dia cantik tapi aura dia tak keluar. Okay? Healthy, beauty, itu dua konsep yang saya dimomokkan. Yang konsep yang terakhir adalah luxury. Luxury adalah memang kita nak you all semua. Okay, saya sendiri dimomokkan dengan luxury lifestyle yang dicipta sendiri dalam satu bumbung ni. Okay, hai cahaya hati, Kak Yati. Okay, so jangan risau. Kita berada di dalam satu bumbung dan juga platform yang orang kata platform dia padu. Kalau you tahu enjin Lamborghini, okay, padu mantap, okay, high performance, okay, berprestige, macam tu jugalah padunya satu syarikat yang saya bernaung selama hampir 9 tahun, daripada umur 33 tahun. Sekarang umur dah 42. Tapi alhamdulillah kaya dengan kesihatan. Alhamdulillah tu je saya berani cakap. Dan luxury lifestyle tak terlalu mewah. Saya rasa saya sederhana je, tapi saya mewah dengan semangat. Saya mewah dengan inspirasi. Saya mewah dengan impian. Saya mewah dengan cita-cita. Saya mewah dengan tindakan. Itulah kenapa kita wajib kaya. Kena kaya jiwa. Jiwa you kena kaya. Okay? Jiwa you kena kaya. Jangan matikan jiwa you. Jangan matikan semangat you. Okay. Rexley. Okay, ni siapa nama dia? Nama dia pelik sikit kat Facebook. Okay, untuk lelaki, untuk kaum lelaki, you rasa kalau misal kata saya akan buat talk show mungkin tahun depan, sebab saya baru tercetus idea ni dan nak orang kata menjiwai wanita wajib kaya tu ambil masa hampir setahun. Okay, sebab saya hanya keluarkan fakta-fakta kenapa wanita diwajibkan kaya. Saya pernah terdengar satu mentor saya, seorang mentor yang saya sanjungi sejak dulu, okay, pernah berkata baru-baru ni, berapa nilai harga diri kita? Berapa nilai harga diri kita? Berapa you punya self value? Nilai diri kita adalah berdasarkan berapa pendapatan kita ataupun berdasarkan berapa komitmen bulanan kita. So kalau nilai diri you, contoh you punya komitmen satu bulan 1,500, so harga diri you itulah nilainya. Okay, maksudnya komitmen tu adalah you punya tanggungjawab, you punya tanggungjawab lah yang you kena langsaikan setiap bulan. Mungkin rumah, kereta, pelajaran anak-anak. Okay, tapi saya meletakkan nilai diri saya bukan di atas wang ringgit. Saya sentiasa meletakkan nilai diri saya di atas kejayaan demi kejayaan, kekayaan demi kekayaan. Saya tak letakkan nilai wang ringgit, sebab nilai wang ringgit sentiasa berubah-ubah. Okay, so you fikir-fikirkan, kalau you setuju dengan wanita wajib kaya, mungkin siapa yang kenal saya boleh personal dengan saya untuk nak mencari idea. Sebenarnya saya bila dah usia 42 tahun ni, baru berusia 42 tahun ni, saya rasa macam I proud to myself because saya berjaya tak susahkan adik-beradik saya. Saya berjaya tak susahkan suami saya. Saya berjaya tak susahkan anak-anak saya. Saya berjaya tak sempat susahkan kedua ibu bapa saya. Okey, sebab saya memang daripada usia muda saya dah berusaha sebaiknya
dan akhirnya 42 tahun sekarang ni saya rasa duit bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya perlukan duit. Okay, so kita nak saya nak rasakan diri saya, bukan kata orang minta duit kita bagi, tak. Okay, kita kalau boleh sumbangkan kewangan, dan pastikan kewangan itu berbaloi, yang kita sumbangkan tu berbaloi, berhasil, dihargai. Okay, ada orang ambil kesempatan di atas kewangan, kekayaan orang lain, kemewahan orang lain dengan niat yang berbeza-beza. So pada saya, itu hak mereka, itu niat mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka niatkan. Kalau baik, baiklah. Kalau sebaliknya lah. Okay, wanita wajib kaya ni, I nak tanya you. Contoh kalau you tak kaya, kalau you tak kaya, tak tahulah nak cakap sekarang. Kan, saya pun sebenarnya nak memberi semangat kepada semua orang. Bila kita kaya, kita akan merubah tradisi, kita akan merubah sejarah kehidupan kita. Sekurang-kurangnya kita mencipta sejarah kita selagi kita hidup. Kita hidup hanya satu kali. So, nikmati kehidupan anda, nikmati kehidupan you all dengan kekayaan yang you sendiri ciptakan, bukan diberikan sewenang-wenangnya oleh pihak lain. Okey, bukan dilambung-lambung dengan kemewahan yang fantasi. Okey, so bila kita kaya, sebenarnya kita tengok apa semua kita nak. So agak-agak lah kan, kalau yang mana patut kita dapatkan lah, mana yang tak patut tu kita KIV lah kan. Okay, so inspirasi kepada wanita di luar sana, sebenarnya saya tercetus banyak idea kenapa idea wanita wajib kaya, okay, tagline wanita wajib kaya WWK ni tercetus apabila saya sejak PKP ni sejak PKP, selepas kebangkitan PKP ni, saya lihat ramai wanita-wanita yang ditinggalkan suami, terutamanya wanita-wanita yang berusia. Okey, saya tak salahkan, mungkin jodoh mereka ataupun mungkin suami mereka dah cuba buat yang terbaik, tetapi rezeki tak menyebelahi mereka. So selain daripada itu, saya banyak tercetus apabila melihat selepas kebangkitan PKP ni, ramai anak-anak muda yang high education, maksudnya education dia terlalu tinggi, sangat profesional dalam bisnes, dah jatuh level mereka menjadi peniaga-peniaga jalanan. Okey, apa nasib mereka kalau misal kata kehidupan mereka tak dipandang oleh insan-insan yang salah seorangnya macam saya lah. Saya sentiasa memandang orang-orang di tepi-tepi tu, mereka tu adalah insan hebat sebab mereka berusaha sampai tahap tu nak mencipta satu kehidupan. Mungkin mereka semua kalau saya tanya, tak nak mewah, cukup sekadar boleh hidup, boleh teruskan hidup. Tapi siapa yang tak nak mewah? Kalau boleh mesti nak mewah, betul? Okay, so banyak juga saya melihat yang mana pasangan yang masih lagi orang kata berusaha, tetapi terpaksa menyusahkan ibu ayah untuk meminjam, membayar komitmen. Sebab apa? Mereka tak ada ekstra pun orang kata kewangan untuk sara hidup dalam keadaan yang kritikal. Okay, sekarang ni keadaan sangat kritikal. So ramai saya tengok mencari-cari peluang. Okay, so kalau you cari peluang, make sure apa pun yang you ceburi, you mesti kena letakkan diri you sebagai insan yang berjaya, insan yang kaya. Dan macam mana you nak capai impian tu semudah yang dilihat, semudah yang dicakap. Okay, semuanya ada teknik, semuanya ada cara.
Okay, I see you. Oh, ya, Murni Ani, ya, Murni Ani. Okay, wanita diwajibkan kaya, lelaki diwajibkan berjaya. So, satu lagi kan, saya tengok juga ramai yang share. Ada sebelum ni lah saya terdengar lagu Kalau Aku Kaya, Hari-hari Hari Raya. Macam tu kan. Waalaikumsalam. Oh, selamat pagi Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dulu. Okay. Saya nak tanya you all kawan-kawan saya ni, yang mana kenal saya, yang mana baru berkenalan ni. Kalau kita ada anak, kita nak tahu anak kita, terutamanya anak kita perempuan, kahwin dengan orang susah. Nak tak? So, kalau you tak nak, maksudnya you memang setujulah dengan fakta wanita wajib kaya, betul. Tapi you kena tahu apa sebenarnya big why. Kenapa saya letakkan big why tu kepada fakta wanita wajib kaya. Fakta. Saya nak fakta je. Okey, sebab kita tak nak hidup melarat, sebab kita tak nak meminta-minta, kita tak nak dalam kategori meminta-minta. Tangan yang memberi itu lebih mulia daripada tangan yang menerima. So, tangan yang menerima itu bukanlah tak mulia, tetapi yang memberi itu lebih mulia. Why not kita pilih yang lebih mulia? Okay. Kalau kita rasa macam, okay, kalau you all rasa you setuju dengan wanita wajib kaya tu, bukan saya suruh jadi kaya raya, hartawan, jutawan sangat. Saya tahu ramai orang takut. Ramai orang tak nak lah. Kenapa tak nak kalau kita diizinkan? Tuhan izinkan kita jadi kaya. Tuhan akan memilih kepada mereka yang betul-betul nak. Tapi you tak pernah minta. Mungkin you minta main-main. Mungkin you minta macam tak confident. You minta betul-betul. Bukan minta tu nak kena sebut, cakap kuat-kuat. Tidak. Hari-hari niat. Tapi satu saya bagi tahu. Kalau you kaya, you kena ada niat. Kenapa aku nak kaya? Sebelum you kaya, you kena niat. You kena betul-betul ikhlas niat. Kalau aku kaya, aku nak buat sekian. Jangan bila dah kaya tapi you tak tunaikan apa yang you dah niat. You tengoklah, saya berani cakap sebab saya melihat, tetapi apabila saya melihat realiti yang sebelum kaya cakap macam-macam, nak itu, nak ini, nak bantu itu, nak bantu ini, tetapi bila saya melihat sendiri, kadang-kadang Tuhan menguji mereka yang berada di bawah, yang berada di atas pun sangat diuji. So sebenarnya pada pandangan mata saya lah, mereka-mereka yang dah kaya, saya melihat sendiri ujian mereka depan mata. Mungkin mereka terlupa niat apa yang mereka niatkan sebelum mereka kaya. Sebab tu saya selalu ingatkan diri saya, tak ada orang tahu apa niat saya. Tapi apabila saya kaya, saya ada kemampuan yang tak terlalu mewah, saya terus buat, saya terus lakukan apa yang saya dah niatkan. Even suami saya sendiri pun tak tahu apa yang saya niatkan. Anak-anak saya pun tak tahu. Kadang-kadang apa yang kita niat ni, kita tak boleh bagi tahu orang. Sebab niat tu ibarat macam kita nak sedekah tau. So bila kita sedekah, kita tak payah nak bagi tahu orang. So hari ni saya nak melatih you all semua. You betul-betul kena niat. Kalau aku diizinkan satu hari nanti Allah izinkan aku kaya, aku nak niat
Yang pertama, mungkin nak bawa mak atau ayah pergi umrah, mungkin. So pada saya lah tindakan yang pertama adalah you cukup you dah niat, Tuhan dah dengar. So misal katalah itu antara contoh yang you dah niatkan dalam diri you, kalau aku kaya, aku nak bawa mak ayah aku pergi umrah. So apa tindakan yang pertama you kena buat? Jangan tunggu Tuhan dah turunkan kekayaan itu baru nak buat tindakan. Yang pertama, ni saya bagi salah satu tips je, ini sebagai contoh. Yang pertama, pergi daftar umrah. Bayar dulu deposit, tak apa. Sebab you menuju ke arah itu. You menuju ke arah kekayaan itu. Sebab apabila kita dah kaya, kita tak sedar diri. Kita terlupa diri. Kita terlupa apa yang kita niatkan. Itu antara salah satu contoh lah. Contoh misal kata kalau aku kaya, aku nak bawa mak atau ayah aku pergi ke umrah. Okey. Yang kedua contoh. Okey, kalau aku kaya, aku nak bayar hutang sipulan bin sipulan. So dah niat tu, konteks sipulan tu, bayar dulu walaupun RM50. Cakap dengan dia, kau doakan aku kaya sebab aku tengah pasang niat. Aku tengah pasang niat, aku nak wajibkan diri aku kaya. So kalau aku dah kaya nanti, aku akan langsaikan hutang. Okey. Banyak sebenarnya faktor kenapa kita tak kaya, kenapa kita tak berjaya. Kadang-kadang hutang yang kecil-kecil tu kita abaikan. Walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar kuman, hutang tetap hutang. Yang memberi hutang itu takkan meminta sebab mungkin dia kesian. Tapi yang meminjam tu sekurang-kurangnya jangan putuskan hubungan. Jangan buat lupa. Itu antara salah satu kenapa kita gagal, kenapa kita tak berjaya, kenapa kita tak kaya-kaya. Kita masih lagi meminta-minta, kita masih lagi merungut-rungut. Okay? You merungut sebenarnya, you busukkan diri you sendiri. Jangan merungut. Okay, itu antara contoh kedua. Okay, contoh yang ketiga, kalau aku kaya, sebab dia macam ni tau. Bila diri kita sentiasa sebut kalau, you tak confident. Tapi tak apa, dah jadi lumrah kebiasaan kita kan, mesti nak sebut kalau. Okay, contoh yang ketiga, kalau aku kaya, aku nak beli kereta. Tak payahlah, tak nak. Kalau aku kaya, biasanya apa? Boleh tak bagi komen sikit. Ni, cuba saya nak tengok komen. Okey, misal kata saya nak tanyalah, asyik saya cuba bagi idea kan. Saya nak tanya salah seorang yang berani komen, apa niat you kalau you kaya? You nak buat apa? Komen sikit. Okey, kalau contoh, kalau ni Zarif 23 Okey, you punya niat, contoh kan, kalau aku kaya aku nak beli rumah. Okey, so tindakan yang pertama yang you kena buat adalah you pergi tengok rumah mana yang tengah buat ataupun developer mana yang tengah naikkan rumah idaman you. You hanya pergi daftar, you pergi tengok, you ambil circle tu, you ambil sifat rumah tu, you masukkan dalam jiwa you masukkan dalam you punya minda separa sedar, dan you hari-hari you fokus untuk kejar impian tu. So you pergi dan you daftar dan you bayar deposit minimum. Okey, sebenarnya apabila kita dah niat, sebenarnya kita tak bertindak pun. Sebab tu kita asyik kat situ je lah. Kita hanya berkata di tepi-tepi bibir sahaja. Okey, macam contoh, itu antara salah satu contoh lah beli rumah. Sebab macam saya sendiri, rumah saya yang pertama, siapa yang kenal saya, mungkin Ani rumah yang saya bina sewaktu saya zero, maksudnya masa saya buat bisnes ni 2013. So saya terus niat dalam diri saya, kalau aku kaya, yang pertama aku nak beli Velfire. Saya terus pergi dan saya bayar deposit. Jadi tak jadi, deposit boleh return. Yang kedua, 2014
saya belum mewah lagi. Saya masih lagi dalam keadaan merangkak dalam bisnes. Kalau aku kaya, aku nak pecahkan rumah arwah mak ni dekat Keluang. Okey, daripada rumah murah dua bilik je. Rumah murah je, kawasan rumah murah Kampung Melayu Keluang Johor. Okey, kalau aku kaya, aku nak hadiahkan rumah yang mewah, sederhana mewah untuk arwah mak ni. Masa tu arwah mak hidup lagi. Dan saya terus booking, cari kontraktor untuk pecahkan dulu. Saya jenis macam tu. Saya kena pecahkan satu tindakan yang pertama. So 2014 saya niat, 2015 siap. Tak tahu macam mana sebab saya punya law of attraction, saya punya hukum tarikan saya sangat kuat. Saya punya power of belief diri saya sangat kuat. Apa yang saya niatkan, saya akan terus bertindak untuk ambil tindakan pertama dan kedua. Dan saya terus berusaha dan hari-hari niat. Dan akhirnya buat setakat hari ni saya dah ada hampir 13 aset yang saya dapat daripada hasil usaha saya daripada muda bersama suami saya. Apa yang saya niat, kalau aku kaya, aku nak beli segala kemewahan untuk keluarga. Bukanlah saya nak bagi keluarga saya mewah, tak. Maksudnya apa yang keluarga saya perlukan, saya bantu semampunya. Dan saya bantu yang layak saja. Yang ada suami kan, saya tak bantulah sangat. Bantu suka-suka ikhlas tu, baju raya tu, boleh lah saya beli belanja satu dua. Macam ibu tunggal kan, adalah keluarga saya ada ibu tunggal, saya bantulah. Bantu dari segi emergency kan, macam tu lah. Okay, Ani, berani tak nak sebut aku wanita wajib kaya, aku lelaki wajib berjaya? Berani tak? Yang lelaki berani tak? Okay, Zarif nanti try cuba. You rasa macam you mungkin lelaki Okay, Zarif lelaki, you wajib berjaya. Okay, bila you berjaya, wife you respect you. So bila you berjaya, automatic you akan kaya. Okay, untuk wanita pula, macam wanita dia sebenarnya kontra je. Bila you kaya, automatic you berjaya, betul tak? Kan? Kontra je, berjaya dan kaya, berkaya dan berjaya. Okay, lagi satu. Okay, contoh banyaklah contoh sebenarnya. Banyak contoh. Tapi apa pun niat you, kalau you dah kaya nanti, you kena lansaikan niat pertama you. Jangan buat-buat lupa. Jangan dah, orang kata dah belagak, dah lupa dah siapa asal usul gitu. Aku wanita wajib kaya. Yes. Kena sebut sebab mungkin selama ni malu nak sebut. Tuhan nak dengar. Suhani berani tak sebut aku wanita wajib kaya. Orang pelekehkan perkataan kita is okay. Biar kita dipandang remeh oleh manusia, tapi kita didengari mulia oleh pencipta kita. Simple je hidup ni. You rasa you nak cakap apa, you niat je dalam hati, tak payah cakap dengan orang sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kalau aku kaya, hari-hari hari raya. So takkanlah, yang itu tak payahlah niat. Itu hanya selingan kan. Kalau aku kaya, hari-hari hari raya, maksudnya apa? Hari-hari tu hari raya. Sebab bila hari raya, semua benda baru, semua benda kita nak beli, kan? Okay, saya akan end live ni. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Yang penting kena ingat fakta Big Y saya galakkan semua wanita fokus kepada fakta wanita wajib kaya. Yang pertama sebenarnya dapat membantu sumbangkan semangat kepada orang yang belum berjaya. Yang kedua, dapat memberi inspirasi kepada diri kita dan juga anak-anak kita. Dan yang ketiga, menjadi manusia ataupun insan yang dipandang mulia. Apabila kita kaya, kita tidak meminta-minta.
Okey, apabila kita kaya, tangan kita maha memberi kepada yang memerlukan, kepada yang berhak. Okey, apabila kita kaya, kita menjadi orang kata value diri kita tinggi dan kita dipandang, kita tak perlu dipandang mulia, tetapi memang kekayaan itu adalah satu kemuliaan. So tak boleh hilang fakta tu. Yang pertama, yang bestnya, bila kita kaya, kita berjaya. Bila kita berjaya, ramai tak orang mendekati kita. Hari ni saya sendiri sentiasa mendekati orang yang berjaya sebab saya nak kekalkan kejayaan saya. Saya sentiasa mendekati orang-orang yang kaya, dan orang-orang yang tak kaya, saya himpunkan mereka bersama saya untuk jadi circle saya, supaya saya dapat transfer aura dan juga semangat saya kepada orang-orang yang belum lagi berjaya dan kaya. Aku wanita wajib kaya. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, itu saja. Thank you sebab sudi teman saya breakfast hari ni. Dah hampir 10.30 pagi. Okey, sekian daripada saya. Wanita wajib kaya, lelaki wajib berjaya. Okey, bye. Assalamualaikum.